guys, Assalamualaikum, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Topik hari ni Nina akan bahaskan tentang kes pembunuhan di Amerika pula. Pada masa tu orang New York ni memang takut gila dengan dia sebabnya dia ni suka tembak orang secara rambang. Sampaikan orang-orang kat New York pada masa tu takut nak keluar rumah tau. Diorang duduk je dalam rumah, rela tak keluar kerja dan hantar anak ke sekolah. Sebabnya lelaki ni memang gila dan dia dah tembak sebanyak 1,500 secara rambang. Paling gila dia cakap dia buat semua tu sebabnya dia dengar arahan daripada seekor anjing. Dan ada juga yang kata dia ni sebenarnya adalah pengikut satanik. Dan kes ni tak mungkin akan dilupakan oleh orang New York sebabnya kes ni adalah detik hitam bagi sejarah diorang. Kalau korang nak tengok lagi details pasal kes ni, korang boleh layan dekat Netflix, okay? And so without wasting any time, let's get started. Lelaki yang Nina sebutkan awal-awal tadi tu adalah David Berkowitz ataupun dia dikenali sebagai anak Sam ataupun son of Sam. Kes dia ni mula famous sekitar tahun 1976 hinggalah 1977. Dia ditangkap atas kesalahan tembak orang secara rambang dan seramai 6 orang telah meninggal dan 7 orang telah cedera. So macam biasalah kita akan masuk dulu kepada bahagian background hidup David dulu. David dilahirkan pada 1 Jun 1953 di Brooklyn, New York. Nama asal dia adalah Richard David Falco dan dia ni adalah anak luar nikah. Selepas dia dilahirkan, mak dia yang bernama Betty ni pun serahkanlah dia kepada sebuah keluarga angkat yang bernama Berkowitz. So keluarga angkat dia ni lah yang menukar nama David menjadi David Berkowitz sempena nama keluarga diorang. Dari kecil lagi, David ni sejenis budak yang sangat nakal dan bermasalah. Walaupun dia ni nakal, kuat memberontak, tapi dia juga adalah seorang budak yang sangat pandai. Dia pernah ditangkap sebabnya mencuri barang orang, lepas tu merosakkan harta benda awam, lepas tu bakar barang sesuka hati, lepas tu mendera binatang dan banyak lagi lah. Masa di umur 14 tahun, mak angkat dia ni telah pun meninggal disebabkan kena kanser payudara. So ayah angkat David ni pun kahwinlah dengan perempuan lain, tapi David memang tak suka dengan mak baru dia ni. Hubungan diorang berdua sentiasa ada masalah hingga membuatkan ayah dia ni jadi semakin stres. Perangai David ni yang tak nak dengar cakap mak ayah dia, lepas tu suka buat perangai, akhirnya membuatkan ayah dia ni telah tinggalkan David dan pergi tinggal dekat Florida bersama dengan isteri baru dia. Sebabnya ayah dia rasa aku dah tak boleh duduk dah dengan budak ni sebab budak ni memang degil gila. So tinggallah David ni bersendirian dan pada masa ni penyakit mental dia semakin menjadi-jadi sebabkan dia ni terlalu stres. Bila dia berusia 18 tahun iaitu pada tahun 1971, David ni pun masuklah tentera dan dia telah berkhidmat dengan tentera Amerika dan juga Korea Selatan. 3 tahun kemudian selepas dia dah tamat berkhidmat dengan tentera, dia nekat untuk mencari ibu kandung dia sebab dia nak tahu tentang sejarah kehidupan dia jugalah kan. Bila dia dah berjumpa dengan mak kandung dia pun ceritalah apa yang terjadi sebenarnya. Jadi dia pun beritahu yang David tu memang anak kandung dia, tapi dia tak nak David sebabnya David ni anak luar nikah. Sebab itulah dia serahkan David tu kepada keluarga Berkowitz dan ayah kandung David sendiri pun sebenarnya dah pun meninggal. Disebabkan rasa kecewa dan sedih yang teramat sangat, David ni pun membawa diri dan dia pun lost contact dengan ibu kandung dia. Kes jenayah David bermula pada 24 Disember tahun 1975. Masa ni dia telah menikam 2 orang perempuan dengan menggunakan pisau pemburu. Jadi tembakan rambang pertama yang dibuat David adalah pada 29 Julai 1976 yang mana pada masa tu ada 2 orang gadis berada dalam kereta dan 2 orang yang kena tembak. Mangsa tadi bernama Donna berusia 18 tahun dan Jody berusia 19 tahun dan 2 orang ni kena tembak semasa David tu berjalan ke arah 2 orang. David datang dekat 2 orang and then dia tembak 3 kali, lepas tu tinggal macam tu je. Padahal dia tak kenal pun siapa gadis-gadis tadi. Si Donna tadi meninggal dekat situ manakala Jody pula selamat. Kalau ikut statement daripada Jody dan juga ayah Donna, dia orang cakap dia orang selalu nampak ada seorang lelaki ni yang duduk dalam kereta berwarna kuning. Tapi diorang tak kenal siapa lelaki tu. Pada 23 Oktober 1976, si David ni buat hal sekali lagi dan telah serang sebuah komuniti di Queens. Dia buat apa? Dia tembak secara rambang ke arah sebuah kereta yang mana dalam kereta tu memang ada orang. Dalam kereta tadi tu ada sepasang kekasih yang bernama Carl dan juga Rosemary dan diorang ni tengah duduk dekat sebuah parking. Tiba-tiba tingkap diorang ni pecah dan disebabkan panik punya pasal, Rosemary ni pun start kereta dia dan tinggalkan kawasan parking tadi. Masa ni lah diorang baru sedar yang diorang ni dah berdarah-darah sebabnya terkena tembakan daripada David. Satu peluru telah berjaya tembus kepala Carl, tapi diorang berdua sebenarnya selamat. Bila polis tanya diorang, korang nampak tak muka si pelaku tadi? Tapi diorang cakap diorang tak nampak sebab benda tu jadi macam tiba-tiba je. Bila polis cek, peluru yang digunakan oleh suspek yang dalam kes kedua ni adalah sama dengan kes yang pertama tadi. Tapi polis tak relatekan kedua-dua kes ni sebabnya kejadian ni terjadi di berlainan daerah di New York. 5 hari kemudian, pada waktu malam, ada 2 orang perempuan lah, gadis remaja ni yang tengah lepak-lepak dan diorang ni didekati oleh David. Masa tu David ni berpakaian
pakaian tentera dan datang dekat diorang, tanya arah dekat mana, tapi dalam keadaan yang macam marah-marah macam tu. Tiba-tiba David ni keluarkan pistol dan tembak diorang. Lepas dah tembak, dia pun lari daripada situ. Manakala mangsa tadi tu memang dah terjatuh berlumuran dengan darah. Kesannya salah seorang daripada mangsa tadi telah lumpuh dan seorang lagi selamat. Selepas dari kejadian ni, kes tembak Sri Rampan ni pun senyap macam tu je. Dan polis masih lagi tak dapat kesan siapakah suspek yang sebenarnya. Masa ni orang New York memang takut sangat nak keluar dari rumah sebab diorang rasa diri diorang dah tak selamat. Even duduk dalam kereta kejap pun, diorang ni mungkin akan ditembak. So pilihan yang diorang ada adalah lebih baik duduk dekat dalam rumah lagi selamat. Kes ni pun berlalu sampailah pada 30 Jun 1977, iaitu lebih kurang 2 bulan kemudian lah si David ni mula buat perangai balik. Kali ni dia tembak lagi 2 orang yang ada dalam kereta, tapi seorang meninggal dan seorang lagi selamat. So macam biasalah, polis ni akan soal siasat mangsa. Nampak tak rupa orang tu? Dan diorang cakap diorang tak nampak dan tak kenal pun. Jadi polis pun terfikir semua mangsa dalam kejadian ni diorang tak kenal suspek langsung tau. So ada kemungkinan besar orang yang buat benda ni adalah orang yang sama. Lagi satu, suspek ni dia cuma aim perempuan yang muda dan berambut panjang berwarna gelap. Pada 8 Mac 1977, seorang student ni kena tembak semasa dia berjalan kaki dari kelas nak balik ke rumah. Dia ditembak berkali-kali hingga menyebabkan dia meninggal dekat tempat kejadian. Sebabnya peluru yang ditembak oleh David tu terkena bahagian kepala dia. Masa kejadian tu terjadi, ada seorang saksi ni yang nampak, dia cakap dia nampak ada seorang lelaki yang pakai seluar pendek. Selepas dia tembak tu, dia pun berlari keluar dari situ. Kemudian pada 17 April pula 2 orang wanita meninggal disebabkan perbuatan David juga. Dekat tempat kejadian inilah polis telah terjumpa satu surat yang ditulis dengan tangan dan dituju kepada NYPD. Dalam surat tadi tu, David menggelarkan diri dia sebagai anak Sam dan dia cakap dia akan teruskan aktiviti menembak dia. Berpandukan maklumat dari surat ni dan juga kejadian-kejadian sebelum ni kan. So polis pun telah membuat profil psikologi tentang David. Polis percaya yang sebenarnya David ni ada masalah skizo, neurotik dan juga dirasuk setan. Polis juga telah menjejaki setiap pemilik revolver Bulldog di New York dan soal siasat diorang. Sebabnya si David menggunakan pistol yang sama, tapi diorang tak tahu kan siapa David pada masa tu. So sesiapa je yang ada pistol yang sama jenis macam David, semuanya diorang ni akan soal siasat. Pada masa yang sama, polis juga telah menyamar sebagai sepasang kekasih berada dalam kereta untuk mengumpan si David ni keluar dari sarang dia. Pada 30 Mei, pihak media Daily News telah mendapat surat dari anak Sam dan surat tu dipost pada hari yang sama. Belakang surat tadi tu ditulis darah dan keluarga, kegelapan dan kematian, kerosakan mutlak. Isi kandungan tu pula, David ni memperlekehkan polis New York sebab tak boleh nak settle kes ni lagi. Dalam surat tu juga, David tanya pihak polis, what will you have for July 29? Jadi polis percaya soalan tadi tu sebenarnya adalah satu amaran yang diberikan oleh David kepada polis. Maybe pada tarikh 29 Julai tu, si David ni akan mencari mangsa dia lagi. Sebabnya pada tarikh 29 Julai tu adalah hari ulang tahun David sebagai seorang penembak. Perempuan-perempuan dekat New York dah mula paranoid apabila polis telah terbitkan surat tadi seminggu kemudian selepas diorang dapat surat tu. Diorang sanggup ni ubah gaya rambut dan warnakan rambut diorang supaya diorang tak menjadi sasaran kepada David. Mana-mana perempuan yang berambut panjang dan berwarna gelap, diorang akan potong pendek dan dye rambut diorang ni warna lain. Pada 26 Jun, si David ni telah muncul di Queens dan dia telah tembak 2 orang perempuan yang berada dalam kereta walaupun diorang ni cedera tapi diorang selamat. Pada 31 Julai pula, iaitu selepas 2 hari anniversary David tadi tu kan, David ni telah tembak sekali lagi di Brooklyn pula. Tapi yang pelik tu kan, mangsa kali ni dia bukanlah wanita yang berambut panjang dan gelap. Dan mangsa tadi tu pun tak survive, dia meninggal dekat hospital. Jadi saksi yang nampak kejadian tu kan, dia cakap dia nampak ada seorang lelaki ni yang drive kereta berwarna kuning tapi dia pakai rambut palsu. Akhirnya polis pun buatlah siasatan dan diorang pun menyiasat semua pemilik kereta yang berwarna kuning. Dan kali ni hasil siasatan polis membuahkan hasil dan diorang jumpa kereta David. Polis telah geledah kereta David dan diorang telah terjumpa senapang, beg sandang yang penuh dengan peluru, peta tempat kejadian jenayah dan juga surat yang belum sempat dihantar oleh David. Akhirnya polis pun dapat tangkap dia juga dan rumah dia pun kena geledah. Pada masa tu, polis telah terjumpa satu diari David dan dalam diari tu dia tulislah berapa banyak peluru yang dia dah gunakan dan lebih kurang 1,400 peluru yang dia dah guna selama ni. Dalam soal siasat polis dengan dia kan, polis pun tanya, apa motif kau buat macam ni dekat orang? David pun cakap bekas jiran dia dulu bernama Sam Carr dan dia ni ada bela seekor anjing dan dia cakap anjing tu sebenarnya dirasuk syaitan dan suruh dia bunuh orang. Jadi David telah menggunakan nama Sam Carr tadi tu sebagai nama famous je lah, iaitu anak Sam. Akhirnya David telah dijatuhkan hukuman penjara selama 25 tahun untuk setiap kes.
Dia juga pernah cakap kenapa dia buat macam tu sebabnya dia tertekan dengan kehidupan dia. Dia rasa dunia ni seolah-olah menolak dan membenci dia. Terutamanya orang perempuan yang menolak dia hingga membuatkan dia pilih untuk membunuh orang perempuan je. Mungkin maksud dia tu jelah mak kandung dia pernah buang dia bagi dia dekat keluarga angkat kan. So mungkin disebabkan itulah membuatkan dia terkesan sangat dengan hidup dia. Lepas tu ayah angkat dia ni pilih perempuan lain dan tinggalkan dia. So that's why lah dia macam anti gila dengan orang perempuan. Tapi masalahnya yang buat hal dengan dia tu 2 orang perempuan je. Tak perlu kot sampai nak bunuh semua orang perempuan secara random. Okay guys, itu sajalah perkongsian Nina tentang seorang David yang sebenarnya ada masalah penyakit mental. Jadi Nina harap korang suka dengan cerita Nina kongsikan tadi, dan kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification, dan jangan lupa untuk follow Nina di TikTok dan juga Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.